jam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar. Amma ba'du. Sampai tanah 20 bangunan tanah Saipak Manawiyah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat maknawiyah, iaitu ibarat daripada nama bagi ada sifat ma'ani. Kalau musannif rahimahullah, nah pada bawah, tengok, baca bawah lagi. Dan adalah gerak dan masa nama arak jua risiko. Tak benar, maka yang tahqiq daripada ilmu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain fil amin ya rabbal alamin. Maka yang tahqiq daripada ilmu membenarkan arak tak kekal dua masa ini. Tengok. Maka yang tahqiq daripada ilmu yang kejak-kejak, nama yang tahqiq yang kuat-kuat hujah. Dah. Apa dia tu? Membenarkan arak, benda arak ni. Ni bahas apa ni? Bahas rai manusia tu. Kerja dengan berserta tak berserta dengan sifat tadi tu. Kita bahas tu. Kudrat baharu ni ada waktu timbul kerja tu kah atau sebelum? Kita bahas tu lepas. Apa lagi? Jadi benda arak ni benda yang menumpang. Masuk arak sini. Jadi bagi yang tahqiq daripada ilmu membenarkan, iaitu mengiyakan, bila sebut benda arak ni tak kekal dalam dua masa. Iaitu apa dia? Iaitu tiga bangsa juga. Benda yang tak kekal dalam dua masa ni, dalam satu masa tu duduk sekali dua perkara. Tak boleh. Pertama apa dia? Iaitu gerak. Gerak boleh tak duduk sekali dengan diam? Tak boleh, dia kena berasing. Tu nak. Dan suara dan masa, sebagaimana yang dibicarakan di dalam ilmu makulat, iaitu ilmu kita, ilmu falsafah. Lagi dia bahas bab itulah. Dalam kitab makulat ni dia bahas bab tumburuh. Dia bahas bab arak, nampak. Dia bahas habis benda makhluk ni, bahas semua. Bab gerak, bab diam, temuruh angin, temuruh seluk, temuruh udara, semua ada belakang. Kalau biasa dengar guru mengajar kitab makulat, kitab membahaskan bab makhluk. Tengok lagi. Dia bahas bab itulah. Dan adalah gerak dan masa dinamakan arak juga. Gerak tu pun menumpang pada perkara juga. Apa maksud arak? Benda yang menumpang sesuatu. Jadi benda yang menumpang sesuatu tak boleh duduk dalam satu masa. Tak boleh. Diam dan gerak. Diam tu pun dipanggil arak gerak.
Gerak boleh tak satu masa? Tak boleh. Melainkan dia kena berlainan pada membahaskan pada sifat manusia tadi ni, kodrat manusia ni ada waktu gitu ke atau waktu kerja. Kita bahas dulu ni. Ni perbahasan ulama lah. Kata kena. Adalah gerak dan masa dinamakan arak juga di sisi ulama makulah. Jadi bagi ulama ilmu falsafah, dia itu benda arak ni dia kira masa gerak, dia kira arak juga. Kita nak kira arak ni warna kerah, apa lagi sejuk, panas. Sejuk tu arak yang menumpang di ketuk air. Adapun gerak masa apa semua benda tu bagi ulama makulah dia kira arak juga. Jadi benda arak ni tak boleh duduk dalam satu masa dua perkara sekali, melainkan berbeza-beza. Pada membahaskan kerja makhluk tu, rank demo tu yang kita bahas dulu ni, adakah waktu buat kerja tu baru timbul atau sebelum? Kita bahas lah. Nak hutang klik pun tak sudah. Contoh tengok kitab lah. Tengok. Dan berkata Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang bukan berpegangan ahli sunnah wal jamaah, yang keluar daripada sunnah wal jamaah dia panggil Mu'tazilah. Bahawasanya kodrat bagi yang baharu itu ada ia sebelum kerja lagi. Bagi pendapat Mu'tazilah kata kodrat tu ada siap-siap dah sebelum kita berat kerja lagi. Kita dah tidur terguling tu, tak bakit berjalan apa, kaki tak jalan lagi, tangan tak bergerak. Adakah kodrat tangan ada waktu tu? Adakah kodrat kaki ada waktu tu? Padahal tak buat kerja lagi. Bagi Mu'tazilah kata ada waktu tu. Nama lagi timbul lagi dia berselari teruslah. Setengah kata waktu kita bergerak tu baru mari kodrat. Waktu pula lah. Kita dia kata, iaitu dia kata tak, ditaruhkan pada hamba-hamba. Ni ada siap-siap dah. Kedekat tangan kita ada dah sebelum gerak kerja tangan tu pun ada dah. Cuma bila gerak tu dia mari selalu kan. Kita bukannya timbul sendiri waktu bekerja dah. Gerak kedekat kaki kita, tak bergerak lagi kaki waktu tu ada lagi siap-siap. Ada dah. Cuma kita bergerak dia mari ring langsung. Dia. Dan berkata Imam Fakhr Razi, ini semua perbahasan ilmu falsafah. Bab makhluk ni, bahawasanya tidak ada khilaf sekali-kali mazhab Asy'ari dan mazhab Mu'tazilah tadi. Tak ada selisihan, dia kata. Pada itu perkataan di sisi kau yang tahqiq, pendapat kata tak ada silah mana lah. Sebenarnya ada dah, cuma ditaruh siap-siap. Bila nak buat kerja sekali dia mari sendiri. Bukannya tak ada rank, maksud tak ada tenaga. Lepas tu waktu buat kerja baru mari. Nak ambil di mana? Tengok ni. Kerana bahawasanya kodrat itu ialah satu kekuatan yang ada ia pada anggota. Betul tak? Di anggota badan kita ada siap-siap dah, tak buat kerja lagi. Anggota kaki kita ada dah. Tapi bila kita bergerak sehari dia mari langsung dia mari rank dah. Padahal kodrat ada. Ni dia mau bahas kodrat makhluk ada waktu bekerja anggota tu ke atau ada sebelum tu. Tak ada apa dia ni. Aku tak pegang percaya, aku tak apa ni. Kita pegang kata tak ada, tak apa, tak jatuh murtad. Ini perbahasan bab makhluk. Tapi ilmu tauhid dia masuk pergi juga. Gitu. Yang ialah asal. Memang dia asal. Kita duk tidur terguling situ, bukan duk gerak tangan kaki pun, tapi rank tangan kaki ada. Bila kita bakit lagi dia automatik ada siap. Tu dia panggil tu dia perkara asal dah. Ini makhluk hasan bab kodrat baharu nak beza dengan kodrat Tuhan. Kodrat baharu macam tu lah. Dan umbi. Umbi ni mana dia? Perdulah bagi keluar segala perbuatan yang bersalah-salahan. Dia duduk situ siap dah. Iaitu ada ia sebelum kerja lagi, ada kodrat kaki, ada kodrat tangan, salah-salah kerja lah. Ada kodrat kepala, ada kodrat badan. Padahal di situ tu ada siap-siap dah. Cuma bila kerja tu dia mari selalu.
Mana dia betul lah pendapat waktu kata, iaitu timbul waktu kerja, setengah tu kata asal lagi ada, boleh belaka pakai. Gitu. Habis. Kalau musannaf rahimahullah. Melainkan dengan iktibarkan, bersepakai ia dengan syarat-syarat taksir, iaitu apa dia? Membekas ada ia ketika bekerja juga. Dan jika tidak dengan iktibar itu, maka terdahulu ia di atas kerja lagi. Kok nak boleh? Apa lagi? Aku nak pegang kata dia ada bekas setelah bekerja boleh, terdahulu sebelum kerja boleh. Boleh belaka lah. Ini perbahasan bab kudrat baru. Yang kita pegang kudrat Tuhan, iaitu tugas dia apa dia? Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Itu sudah. Ni buat pening kepala ya, kudrat makhluk ni. Tapi dia tulis juga. Habis kena baca jugalah. Habis tu. Kalau musannaf rahimahullah. Dan ini berkata dengan dia, bukan zat tu, dan ini telah berkata ia oleh Asy'ari. Asy'ari pun kata gitu juga. Dengan Mu'tazilah tadi. Kalau begitu, maka tidak ada khilaf lah. Kau nak timur tugas tu, maka mari dah. Hak kau nak kata dah ada siap-siap pun dia ada juga. Lagi ke mana? Kalau ayat kata kudrat makhluk ni, setengah kata ada siap-siap, setengah kata waktu bekerja tu baru timbul kudrat. Jadi dua-dua boleh pakai. Nak mari hak timbul, mana kau tak ada asas-asas, kau tu boleh. Cuma dia dipanggil sebagai humi atau perdu asal perkara kudrat tadi. Habis. Tidak ada khilaf antara dua kaum itu, Asy'ari dan Mu'tazilah. Jangan nak kira lah, ini bahasan kudrat baru. Habis. Kalau musannaf rahimahullah, ini masuk lagi baru lah. Bahasan yang tidur jenera. Ini bahasan lagi. Bahasan bab makhluk juga. Ini bab orang tidur. Lagi ni. Adakah buta tuli bisu? Ni dia nak bahas bab perkata, berkata, pelihat, melihat. Nak beza mana sifat, mana tugas. Maka dia buat bahasan gini. Bahasan yang tidur jenera. Apa maksud tidur jenera? Bagi orang yang tidur lena. Lagi. Adakah buta tuli bisu? Kita yang tak buta tuli ni, tiba-tiba kita tidur. Kita tidur tu orang kata kita, tu orang buta, orang tuli, orang bisu tidur. Kita marah lah. Mesti kita marah. Bukan aku bisu, bukan aku tuli, bukan aku pekak, bukan aku tak ada buta, tetapi sifat aku ada, pendengar tetap ada, pelihat tetap ada, perkata tetap ada, tapi kerja tak ada. Tu nak kata beza kerja dengan sifat tu. Sebab tu bila orang tidur lena, tak boleh kata dia buta. Walau dia tak berkata, maka berkata dengan perkata berbeza. Pendengar dengan mendengar berbeza. Pelihat dengan melihat beza. Hak mana sifat? Pelihat. Melihat kerja bagi pelihat tadi. Maka hak mana sifat? Tetap sifat adalah pelihat. Jadi kalau orang yang tidur lena, dia adakah dia tak ada sifat pelihat? Dia ada sifat pelihat, tapi dia tak melihat. Maka melihat itu adalah kerja, bukan sifat. Tu yang dia buat dia buat misal bagi mudah faham tu. Tengah orang kata, dia bersifat melihat, dia bersifat mendengar. Mendengar tugas, pendengar tu sifat. Tengok kita ni. Bahasan yang tidur jenera. Dia makan kuraya tu pening ni. Mari. Nampak lagi. Mari buka kitab pening selalu. Makan kuraya pula lemah banyak. Barasat kata dia start lah. Tempat lain tak start lagi, dia mabuk lemah lagi. Mari dia baca jenera pula. Hamailah. Duk bahas orang tidur pasal apa ni? Dia bahas tidur ni bukan tajuk nak tidur. Tu nak royak beza sifat dengan hak kita dah bahas. Pelihat, melihat.
hak mana takluk, hak mana sifat. Sifat adalah pihak. Sebab tu kata bila orang tidur, adakah orang tidur tadi buta? Tak kata buta dia. Dia melihat tak? Tak melihat waktu tu. Tapi tetap dia ada pelihat. Maka sebab tu sifat adalah pelihat. Ataupun tuli. Orang tidur dengar tak? Tak dengar kita sembang. Adakah dia tuli? Tak. Dia ada sifat tak? Ada sifat pendengar. Cuma dia tak mendengar. Maka tak mendengar bukan maksud tuli, tak bertugas. Tu yang dia buat pelihat melihat tu. Malah. Tu. Dan adakah bisu? Kalau orang tidur lah, boleh kita kata dia bisu lah. Marah dia. Aku bisu bila? Padahal mungkin cekak waktu tidur. Oleh kerana itu tak boleh kata. Kata orang kata Allah Ta'ala bersifat berkata, tak kena. Allah Ta'ala bersifat berkata. Dengan sifat berkata, dia berkata. Jadi berkata tu kerja dia. Kalau berkata itu berkata adalah sifat, Allah duk berkata tak berhenti. Dia panggil besan. Oleh kerana tu dia buah berkata tu bukan Allah kata direct, itu dah. Tapi dia ada sifat berkata. Macamlah kita yang tidur. Bila kita tidur kita berkata tak? Tak berkata. Tapi tetap kita ada sifat berkata. Jadi hak mana sifat? Sifat berkata tu lah. Lawan bagi perkata bisu. Apa lagi? Lawan bagi berkata diam. Dia beza. Diam dengan berkata lain. Perkata dengan bisu lain. Pekak dengan pendengar lain. Mendengar dengan tak mendengar lain. Tugas tu. Jadi hak mana sifat? Sifat yang ada adalah sifat adalah pe-pe tu. Nak faham ni tengok kita. Adakah orang yang tidur lena tadi tu buta, tuli, bisu dan sebagainya ataupun tidak? Dia kata lah, adalah hamba. Tunggu ni lah. Tunggu Jahdi ni. Dia kata apa? Yang do'if ini. Hamba ni orang do'if. Dia kata. Dia kata semenjak daripada Tuhan menjadikan hamba mumayyi lah. Sakat-sakat aku mumayyi, dia kata. Daripada aku ni reti kanan kiri lah. Maksud dia mumayyi ni faham lah. Nampak tak? Okay? Maka tidak lagi pernah mendengar orang-orang kita kata buta, tuli, bisu dan sebagainya dengan sebab jenera itu. Biasa dengar tak? Dia kata. Bila orang tidur kita kata orang tu bisu. Bila orang tu tidur lena kita kata kawan tu pekak. Kawan tu orang pekak dia tidur. Kawan tu orang bisu. Bang Ibrahim tidur. Kita kata Bang Ibrahim pekak. Bakit sepak kita mampu. Aku dah pekak. Bila? Bukan pekak. Aku tetap ada sifat pendengar. Tapi waktu tu tak bertugas. Maka mendengar itu tugas dia. Mau faham? Waktu dia tidur kata tak? Tak berkata. Tapi dia kata dia bisu tak? Hei marah aku kau orang bisu. Cuma aku tak berkata. Tu dia beza berkata dengan perkata. Perkata tetap dia ada bila. Cuma tak berkata lah. Jangan gitu. Sebab tu aku tak bisa dengar lagi dah. Orang yang tidur lena, orang kata orang tu pekak bisu, dia kata. Melainkan yang buta, tuli, bisu di awal-awal lagi. Melainkan memang bisu pekak. Tak tidur pun dia pekak. Cakap orang bisu. Faham lagi? Hak tu memang kita kata bisu sungguh. Lidah anak lidah pun tak ada. Cakap tak boleh. Telinga pun tak dengar. Jerkah pun tak dengar ke. Atau mata tak nampak macam SG Bank. Musafir di Haji Fitri. Tak ada lah lagu tu ni. Orang ni lagu gila pak tak tu. Orang ni zaman buat lagu raya gila. Tu manusia kau lama akhir zaman kau jadi gila. Benar raya dia buat boleh. Raya ni ibadah. Tu dia kata Islam tinggal nama tu. Raya-raya ni ibadah.
Bukan boleh suka-suka. Kalau raya suka-suka macam kelah Partai Merdeka tu tak apa lah. Pasal tak pergi hari Ahad, hari Senin. Kamu pergi Senin satu. Sebab tu nak raya tengok anak bulan paksa. Dia ibadat. Ni tak jadi buat. Tak tahu raya awak supaya melawak mi. Wih, teruk sungguh lah. Lagu raya hak 3 suku nama. Tu Datuk Pelama tu. Jenis tabiat orang Melayu kita. Kalau kerja kosmetik, dia bila kaya, kan nak jadi pondang. Apa kan? Kalau aku lagi kaya tak mau jadi pondang, aku nak nikah pak. Pelak tu. Tak ada duit ni nak nikah pak. Ni bila kaya jutawan dan jadi lembek. Pelak ni. Banyak saya tengok lama lah. Dia dah jadi gitu. Penyakit orang Melayu kita dan jadi kaya je tokai kosmetik, jadi gitu sama. Cakap jadi semepek-mepek tak kembang tu lah. Pelik sungguh bahasa kita ni. Apa tu buat lagu raya pula? Allah. Dia ibadah. Hari raya ni ibadah. Dia ada sunat semayang raya, ada ketubah raya. Tu dah hari. Syarat pula takbir raya waktu bila, tamat waktu bila, semua siap. Benda tu ibadat, tetap Nabi hajar. Ucapan lafaz-lafaz itu bukan boleh ikut dan tiba-tiba kita mari ini tak erti. Riang-riang Hadi Fitri. Joget Adi Fitri. Tak sadar sakut Adi Fitri lah. Sakut Adi Fitri apa? Adi Fitri itu fitrah. Setelah kita melalui madrasah Ramadan, lepas lagi Allah gugur dosa, Allah ampun kita kembali pada fitrah. Gila suruh ni orang Melayu yang paling teruk. Kau Arab tak jadi gila kata kata. Dia mau mengikut lainnya. Kita ni Adi Fitri raya memang tengok sampai gini. Menari tekakan. Lepas tu nyanyi lagu raya. Tak kena langsung. Hari raya Adi Fitri ibadat. Ingatlah. Kalau tak ibadat tak kena tengok nak bulan. Raya pergi hari apa? Dia ibadat yang ditetap syarat tengok anak bulan. Lepas tu pula dia ada takbir raya. Dia ada pula waktu dia ketubah waktu bila. Tak semacam dengan jemaah. Jemaah ketubah dulu baru semayang. Dia semayang dulu. Lepas tu sunat pula takbir berapa kali. Sunat pula ketubah tu takbir 9 kali. Hak pertama tu je. Tu menunjukkan kata ibadat. Suruh dia berpakaian yang cantik. Nak keluar daripada rumah hari raya tu. Makan sedikit makanan sunat. Noyak kata tiap hari raya tu sunat semua, ada aturan daripada Allah. Mari kita Malaysia ni buat sendiri raya. Rayanya menyanyi, rayanya aku tak faham. Jadi gitulah pada. Dia mula-mula raya menyanyi, lepas menyanyi dia pakai baju pelik-pelik. Lepas tu pakai tak lama menyanyi raya yang telanjang. Mampu. Jadi gila habis semua ni. Ni zaman lah hancur dah. Lepas lagi kita mujuk agak pergi mengaji tutup guru dengar yang bukan dia ni. Ni bukan jahat ni dipanggil bid'ah. Bukan orang selawat waktu celah semayang tu bid'ah yang sesat. Hak ni dipanggil bid'ah. Hari raya menari tekakan koyak tina jatan tu dia panggil bid'ah. Dalalah. Bid'ah muharramah. Sebab tidak ada amilan dari mana-mana pun. Boleh nak bersenak itu boleh. Ni tok tina jatan menari berdekat disko raya. Ada. Coket raya. Aku tak erti. Gila semua dah. Lepas lagi tengoklah. Bila orang agama tegar penunggang agama. Dan tu dia tu. Dia kan tunggang babi bergerak ni. Nampak lagi. Bawa agama tunggang agama lah. Bawa asal mana tunggang adalah pandu. Mu mari naik apa? Aku pandu kereta lagi. Kan? Mu tunggang apa? Aku tunggang mutu. Mu pandu apa? Pandu mutu. Mana dia orang tu guru, ustaz-ustaz duk tegar tu orang yang pandu agama. Makna dia gitu. Tapi nak pergi jadi hudud dia bertunggang. Nampak lagi? Nak tegar tak apa? Tegar tunggang agama langsung. Aku gerak semua. Yang demo jadi 3 suku tak apa. Tengok kita. Muslimah rahimahullah. Kena kata agak beda lepas raya. Tak ada kata langsung. Dia mengaji tak kata tak sedar. Dia kena kata. Dia macam ni macam kita makan cabai lah. Wah, rebuh petai rebuh. Petai mata mulai-mulai punya. Makanlah. Lepas tu bubuh dengan ikan tawar pula.
Lepas tu bubuh dengan belacang lagi, buh garam perah asam lima. Sedap lagi. Buh sikit. Tak sedap lagi, dia kena satu benda lagi. Cabai burung. Cabai burung buh tu. Cicah berapi. Sebab tu mengaji dia kena perak pedih. Jadi dah ingat nah. Ingat kita mengaji. Raya ni ibadat. Bukan raya ni kalau raya menyanyi. Raya menyanyi bukan dia. Tak kena mula. Ni dia panggil sesak ni baru betul. Patutnya hadap cara bid'ah tu hureh ni. Boleh nak tiap raya mesti menari menyanyi. Tino jatang. Melopak tiga suku. Aku tak kenal langsung. Aku nak melari jangan boh Aidil Fitri. Boh nak molek. Duk sakut Aidil Fitri apa? Tak kena mengena Aidil Fitri ya tu. Hak tu lah sesak dia panggil. Kaya jadi lembek. Dan kaya jadi lembek. Hak tu lah. Aku faham kan? Orang putih kaya jadi mafia. Tu orang putih tengok cerita Mexico, kita tengok Desperado. Bila kaya dan pakai baju jaket begini, dia relax tokai sana. Melayu dah kaya jadi gitu, jadi punah. Pelik sungguh dah kaya kata. Memang banyak tuan-tuan tengok. Lama hak tokai-tokai kosmetik, bukan aku nak kata kebanyakan. Satu lagi Melayu bila jadi tukang masak, hajatan dan lemak. Jadi gitu semua. Masukkan sedikit bawang, aku pang habis. Masak tak kena jadi pondang, tak apa. Orang putih badan begini masak sedap ya mak. Ni tukang masak dan jadi gitu. Semua macam tu dua. Tokai kosmetik dengan tukang masak. Dan jadi pondang. Hei, aku gerak semua. Mak. Betul tak orang Melayu ni? Luar biasa ni. Tuan-tuan tengok, saya dah perhati lama lah. Bukan kalau ni bertahun dah. Pasal apa Melayu kita ni? Kebanyakan lah, bukan semua. Dan dia jadi chef, dia jadi punang. Kalau dia jadi tokai kosmetik, dia jadi sotong. Sekeh kepala, betul. Orang jadi kaya, tolong masjid, tolong surah, tolong gerakan Islam, tolong hak tu baru kemal. 7 tahun kau tu, kau Arab Saudi pun tu, kau Arab tu. Lagi kaya cuak Islam pun kemal. Kita ni dari kaya jadi punah. Sama kita. Lama tak sana tu. Melainkan yang buta, yang tuli, yang bisu di awal-awal lagi hak tu tak apalah. Maka zahir lah, terang lah tu lah. Siapa tidur tu? Tu orang buta tidur. Tak apalah. Tu orang bisu tidur. Adapun kita ni waktu tidur tu orang tak panggil kita buta tuli sebab apa? Sebab kita ada sifat tapi tak ada tugas. Sifat kita tak bertugas. Ada pun orang buta betul-betul dia panggil tak ada sifat tu. Tak ada sifat melihat, tak ada sifat. Maka dia tu tak ada sifat. Bila tak ada sifat automatik tak ada tugas. Jadi gitu deh. Dan lagi pula tak pernah mendengar kata Tok Guru ni. Guru-guru yang berfatwa. Berfatwa apa? Dengan sebegitu perkataan serta beberapa kitab fiqh dan kitab usuluddin yang hamba tata dan hamba mutalaah. Aku tak bisa jumpa lagi lah. Tok guru waktu bik fatwa kata apa? Dalam kitab fiqh kah, kitab usuluddin kah, orang yang tidur ni dia kita panggil orang buta, orang pekak, orang miskin. Tok guru pun tak saya kata gitu. Apa dia tu? Barazak tidur. Barazak orang pekak kah? Pekak gini dia orang ni lah. Tapi waktu tu dia sifat dia ada, tapi dia tak ada tugas, dia tak bertugas. Baru beza tu. Baru kita boleh faham sebab apa Tok Guru Allah Taala bersifat berkata. Dengan sifat berkata lah, tugas dia adalah berkata, baru kena. Kalau Allah Taala bersifat berkata, duk kata 24 jam. Tak kena langsung. Jadi gitulah lah. Jadi orang tidur tu dia ada sifat tapi tak ada tugas lagi, tak bertugas. Tapi tak dikata dia buta. Dia marah lagi. Sebab tu tak bisa jumpa dia kata. Maka tidaklah hamba berjumpa ibarat yang mengsorehkan dengan demikian. Tak bisa jumpa lagi dah.
Tok guru mana kata gitu? Buta, tuli, bisu dengan sebab jenera itu, sebab tidur jenera, tidur lena ni, orang panggil orang tu buta, orang bisu, orang tuli. Tetap dia tu bersifat dengan pendengar, bersifat dengan melihat. Dia tu ada pendengar tu, dia akan dengar. Iyalah, tetap ada sifat, tapi tak ada tugas. Tak ada takluk dia bagi. Baru faham tak gitu. Lawan cip lama tok guru dulu reti pada kita tak ya. Hak mana sifat, hak mana takluk bagi sifat. Semantelah. Nak tanpa semantelah tambahan. Cakap pasal kita lah. Semantelah pula tambahan pula yang diam daripada bercakap. Dan yang pejam mata, dan yang tidak berlaku suara, yang lain-lain di sisinya. Hak tu dia panggil, orang panggil dia tak ada tugas, tak bertugas. Yang orang pejam mata boleh kata buta tak? Boleh kata buta, dia bukan nampak tu. Orang pejam mata orang tak kata orang buta leh, orang pejam mata. Tapi tetap orang kata dia ada sifat melihat. Tapi memang kalau buta betul, orang panggil orang buta. Tu dia beza nak sifat, dan dia nak ayat bab sifat dengan takluk tu tu. Tu dia huraian kok tu. Kata. Nah, dan yang tidak berlaku suara-suara yang lain di sisinya. Habis. Syarat je dah habis. Lagi pula dia beri satu misal lagi. Nabi mudah faham lagi. Lagi pula jika sebenar perkataan itu, kalaulah dia kata orang buta, orang tidur tu, orang panggil buta, orang panggil pekak, orang panggil bisu. Maka membawalah kepada tercabut kodi-kodi bila jenera. Masalahnya apa masalah? Kalaulah orang yang tidur tu, orang tidur, orang molek lah, baca indera molek, tapi bila tidur orang panggil buta, bila tidur orang panggil pekak, sebab tak dengar, tak ada sifat. Sebab kalau kita mendengar adalah sifat lah, melihat adalah sifat lah. Kita panggil mendengar, melihat adalah tugas. Sifat adalah melihat tu. Kalaulah begitu, dia kata, membawa kepada tercabut kodi-kodi. Apa maksud cabut kodi? Nak syarat jadi hakim ni, dia kena telinga dengar, mata nampak, dan juga mulut boleh cakap. Lagi. Jadi tok kodi yang tidur, tok kodi atau hakim lah. Lepas-lepas dia klik pada mahkamah ni, jatuh satu hukuman, dia tidur. Bila dia tidur tu tok hakim jadi buta. Kalulah jadi dikira buta, pekak. Masa bakit lagi jatuh jawatan. Sebab syarat jadi hakim tak boleh buta, pekak, bisu. Oleh kerana tu jangan duk kata apa dah, orang yang tidur itu dia tak ada sifat melihat, mendengar. Bukan sifat. Sifat adalah melihat. Dia tetap ada sifat tapi tak ada takluk. Ni yang nak ya tu ya. Jadi kalaulah betul orang yang tidur tadi, yang lena tidur, dikira sebagai orang yang pekak, bisu, buta, maka tugas tok hakim kodi-kodi lah, jawatan-jawatan kodi akan terlucu bila jenera masalah. Kerana apa? Disorehkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i dengan tercabut kodi, tercabut jawatan kodi. Bila kedatangan tuli atau buta ataupun tak apa dah tu? Atau buta tu kodi itu. Dia singgung tu. Kita kalau baca gitu tak faham, tak lama ni. Nak tanpa ni bersakut dengan orang tidur, tiba-tiba tercabut tu kodi, jangan mampu. Dia nak faham cerita lah. Ni pasal apa tu ni nak, dia nak cerita kisah melihat, mendengar, berkata, berkata. Hak mana sifat? Sifat tu. Berkuasa, berkuasa. Berkehendak, berkehendak. Jadi ber tu jangan kata sifat. Kerana sifat tu adalah tu, takluk dia adalah tu. Baru kena. Setengah orang dah ajar itu Allah Ta'ala bersifat berkata. Kalau kita buat Allah Ta'ala bersifat berkata,
Allah kena kata direct tak bertiti. Lo ni Allah kata. Maka Allah Ta'ala bersifat berkata. Dengan sifat berkata, dia berkata. Baru kena. Berkata bukan kata direct. Waktu-waktu azali dah kata kat siapa? Nabi Muhammad tak ada lagi belih, dia tak buat lagi. Bila mari Nabi Muhammad? Mari dia boleh berkata dengan baru kena. Tugas dia tu. Tu dia beza takluk dengan sifat. Tu yang jadi berbahasan berpuluh-puluh tahun habis-habis tu. Duk lahir ni. Dia kata Tok Guru dulu tak betul. Mek di mana? Kalau dah. Padahal Tok Guru misal ni pun kita kena dah. Lama lagi. Kalau berkata melihat itu dikira sebagai sifat, jadi Tok Kodi yang tidur lepas Tok Kodi atau hakim yang tidur lepas pada bakit jatuh jawatan. Sebab dia bisu pekak, tak cukup syarat menjadi kodi. Maka Tok Kodi yang tidur bakit tetap jadi kodi. Sebab apa? Sebab dia ada perkata, ada pelihat, ada pendengar. Kerana dia ada sifat tapi tak bertugas ya. Jadi beza tugas dengan ta'alluq, dengan sifat dengan ta'alluq. Maka bahum bahawa kerana tidak ada nas. Tak ada nas pun yang boleh. Yang suruh lantik kodi yang demikian, yang kemudian daripada jaga. Orang tak biasa dia lepas kodi tidur kena latih lain apa gaya ni. Sebab jatuh jawatan. Sebab apa tadi membekak? Mana boleh. Orang tidur kata pergi bekak dia. Cuma dia tak ada tugas, tapi sifat dia ada. Dan lagi ni, jadi kodi jadi hakim ni perkara yang berat ni. Hakim ni perkara yang bersangkut dengan rasuah. Kalau boleh kita orang ni tolak perkara-perkara yang bersangkut dengan rasuah ni berat. Jawatan-jawatan macam ni jawatan yang berkait dengan rasuah. Kalau boleh tahan semua tak apa. Tambah dalam kehidupan ni pula. Dan lagi beberapa ibarat di dalam kitab fiqh menunjukkan di atas tak sebenar perkataan itu. Tak betul kataan itu. Nampak lagi lepas pada jaga lantik tu kodi malah. Lepas daripada jaga. Tak bisa berjumpa dia. Nampak lagi menunjukkan Tok Kodi tu bila dia tidur tetap dia panggil dia orang yang dapat orang melihat. Cuma tabiat kekal melihat. Berkata kerja nah. Kerja. Macam kita lah duduk diam gini, bukan orang panggil bisu ni. Marah dah kita ni. Tuan-tuan semua bisu kan? Hei, mana aku bisu? Aku tak berkata. Tapi sifat berkata dah. Maka sifat tu ada, cuma tak bertugas. Kalau kita kata tuan-tuan semua ni baru tak kena. Lagi. Jadi dia bukanlah lawan bagi diam adalah lawan bagi berkata adalah diam. Lawan bagi perkata adalah bisu. Gitu kena faham tu. Jadi kita diam tu bukan maksud bisu. Dia lawan bagi berkata ya. Lawan bagi bisu adalah perkata. Orang bisu memang tak ada semua lah. Tak ada sifat berkata. Gitu. Kalau musannaf rahimahullah. Dan tak boleh pakai semenjak alim ulama dahulu lagi pun tak biasa berjumpa ni. Nampak lagi. Tengok tu. Ada pun setengah daripada ibarat kitab usuluddin. Apa usuluddin? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid orang panggil, ilmu usuluddin orang panggil. Ni kena mengaji ni. Nama ilmu akidah. Usuluddin ni ilmu akidah. Ilmu bab pegangan dalam hati. Hari ni Malaysia kita ni bab akidah ni. Timbul akidah macam-macam. Semayang tak apa, kita nampak balik luar. Kalau kawan tu mari semayang maghrib 4 rakaat, kita tu dah sesat lah. Betul lah. Automatik. Tidak pun dia mari kosar. Nampak lagi? Semayang subuh dia kosar jadi 1 rakaat ayat. Tu dah kau jangan sesat. Mudah. Nampak? Ataupun bulan puasa dia togong air tengah hari, dia tengah hari boleh makan puasa. Hak tu kita tu jangan sesat. Mudah. Akidah dia duduk dalam. Sebab tu orang ngaji ilmu akidah. Hak duk kita duk kalau ini akidah.
Hak Nabi kata wasatafarraqat ummati min ba'di, dan selagi akan berpecah umatku lepas pada aku 73 puak tu bab akidah. Bab fiqh ni memang pasal dia satu negara dengan satu negara tak semacam dah fiqh. Kita jenis tanam padi, maka fitrah kita berat. Orang jenis tanah jagung, zaman Nabi lagi dulu pun dia beri jagung. Fiqh memang pun zaman tu lagi orang Arab makan dia jenis tu. Zaman Nabi dulu lagi tak kisah. Bab akidah ni pening ni. Faham satu-satu benda, kawan ni faham gini, kawan ni faham gini, yang pening. Apa lagi? Pahaman teruk sangat. Pahaman yang sesat. Bab Tuhan sudahlah. Ada kawan ni kata Tuhan duduk atas langit. Ada hak kata duduk di atas aras. Ada satu puak lagi kata Tuhan tak bertempat. Nampak korang. Mari seorang lagi dia baca ayat Quran. Tuhan tu berada bersama dengan kami. Apa lagi? Ada ayat Quran tu. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kami. Pula dah. Baca ayat Quran ni pula. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Tadi duduk dengan dia mana? Ni duduk dengan kami pada. Hak duduk talangi hak mana pada? Pening ni. Jadi kelahi tak? Jadi berpuak lah. Ni orang hak percaya Tuhan ni. Hak tak percaya Tuhan tu tepi. Cuma percaya Tuhan tu kenal tak dengan Nabi Hajar. Kenal tak dengan hakikat Allah Ta'ala. Hak kita pegang Tuhan tak bertempat. Kerana benda bertempat, benda berjiring. Kerana benda berjiring adalah baharu. Benda baharu boleh dilihat dengan kata kepala. Tuhan royaklah Quran pula, dia tak semacam yang baharu. Kita pegang dengan Quran tu lah, tu panggil sunnah wal jemaah. Tu bab tu saja. Bab Tuhan tu saja saya. Pecah berpuluh puak lah. Lagi tu satu puak. Satu puak pula kata Tuhan ni buat hak baik-baik saja, hak jahat tu kita sendiri pula dah. Kita buat mutu lagi jalan molek mutu, tengok trafik light molek. Lepas tu sampai satu ketika lupa nak tekan brek, pong tepuh kereta. Tepuh kereta tu kita mata-mata buatlah. Hak bawa kereta mut Allah Ta'ala tu pening tak pada kita. Boleh nikah jumpa jodoh, nikah kahwin serenak pinak-pinak, kita lah, Allah lah. Sebab Allah suka yang baik-baik. Daripada cerai, cerai tu kita tu tak sakut dengan Tuhan. Ni satu puak pening dah lah. Dia pegang itu. Hak baik Allah, hak kita, hak buruk kita tak kena dengan Allah. Aduh, kita pegang khairihi wa syarihi min Allah. Buruk baik daripada Allah, tapi Allah tak suruh yang baik. Kita pegang tu. Allah tak suruh yang jahat, Allah suruh yang baik. Allah redha yang baik, Allah larang yang jahat. Hak tu kita pegang. Tu sunnah wal jemaah. Satu puak kata tak kenal dengan Tuhan. Hak buruk tu kita lah, hak baik tu Allah buat pula dah berada. Tu berapa puak lah tu? 4 betul puak lah. Tu bab tu saja. Bab perbuatan Allah tu berpecah belah. Ada orang pegang itu, sabiku lah. Ni bukan kenal dengan terkedai Tuhan. Ini aku hak pula dah. Tak kenal mengenal kedai Tuhan. Memang aku punya kerja ni pegang gitu kafir. Sebab tak takut dengan Tuhan, sebab bertentang ayat Quran. Kita sunnah jangan pegang Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang buat kamu dan barang yang kamu lakukan. Cuma di situ ada lagi pula, Allah tak suruh benda jahat, Allah larang benda jahat, Allah janji benda jahat masuk neraka. Tu beza kita. Tapi itu kehendak Allah. Beza. Apa lagi? Tu kita tu sunnah wal jemaah. Tu bab tu saja. Tengok kalau musannif rahimahullah. Kita jadi pondak contoh dia. Macam tadi dah. Menega kosmetik jadi kaya. Razak kosmetik.
Tukar dah, tak tukar nama dah. Nama lain habis dah. Nama Jenny. Cukup habis janggut-janggut jadi gitu. Jadi hak jadi kaya senang siapa berjadi? Allah yang boleh jadi. Dia menega maju. Allah beri fikiran ke dia, suruh menega boleh jual kosmetik, buka pula syarikat dia muka amak sulung. Nama lagi. Lepas tu Allah bayar tak? Jadi orang Tina ni laki-laki menyerupai perempuan, hukum dia haram. Oh ya tak? Oh ya. Allah bayar tak? Allah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan. Oh ya tak? Oh ya. Allah janji masuk neraka, janji dia pergi buat juga. Allah bayar. Beri menolak lah. Tapi Allah suruh lah. Allah tak suruh. Ingat tu. Kena faham tu. Tuhan tak suruh. Dia larang. Dia reda tak? Dia tak reda kamu. Tu dia memang kata kaya lah. Kaya bukan tak reda. Fir'aun pun kaya tapi Tuhan tak reda. Bukan makna kita meniaga kaya tu Tuhan reda, jangan. Kalau kita buat maksiat, tiba-tiba dapat nikmat banyak, harta banyak, tu dia panggil istidraj. Kalau kita buat molek dengan syarak, dapat nikmat, itu Allah tunjuk Allah sayang kat kita. Dia beza. Kawan tu buat syarak molek, Tuhan tambah lagi, itu pemberian Allah. Tak boleh kira tu. Ada orang kaya yang mak, duit banyak, milioner, tapi dia buat dengan syarak molek, itu Allah beri nikmat, tunjuk siaplah dunia tarang ni, akhirat lagi lebih. Kalau kawan tu kaya, dapat duit banyak, hebat, juta orang, tapi buat maksiat, tu dia panggil istidraj. Jangan besar serenang. Dia faham kata tubuh kita kelihatan. Ustaz pun susah. Kita ni tengok ni. Apa lagi? Kita yang pakai tak tawang gagang ni pun duit berlambak-lambak juta orang. Dia bawa tu. Mana kita tahu lah sayang tak sayang. Mampu kita menjawab guna. Kita ada kekek-kekek ni. Apa lagi? Memusim digak demo naik kereta ni. Apa lagi? Kereta saja pun 17 putih. Meniagaan demo masuk ikut minitnya. Seminit sejuta, seminit sejuta. Kita yang duk semayang ban ni nak cari RM15 kata kekek. Lepas tu dia kata dia tak heran ni, dia tak faham ni. Kalau kita reti mengaji tak apa. Ingat-ingat. Kalau buat maksiat, Tuhan beri nikmat, itu istidraj. Kalau buat kebaikan, Tuhan beri nikmat, itu Tuhan nak tunjuk kata tu dunia aku nak beri, akhirat lagi lebih. Jadi orang kaya-kaya hak dunia ni dia buat molek, untung besar dia. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Sahabat sampai tanya Rasulullah, ni apakah kelebihan yang kami nak? Sahabat tanya. Nabi kata, hendaklah kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya melebihi ni. Orang kata langit bumi lah. Kelebihan dia. Sahabat tanya lagi, tak apalah demo tu. Apa lagi? Dapat dah baca macam kami ni, dapat subhanallah walhamdulillah. Orang sahabat Nabi tu boleh baca lagi, dapat dah lagi. Harta apa dah? Macam mana? Itu kelebihan Allah beri. Tak kata apa. Buat amal subhanallah walhamdulillah pun dia mau dapat. Harta dunia pun dia mau dapat. Kami hak miskin ni harta tak dapat, tapi tutup. Maka Nabi jawab kata apa? Itu kelebihan Allah beri, tak ada kira. Ada orang miskin buat amal kuat, ada orang kaya buat amal kuat, tapi Allah beri kaya dia. Tu Allah beri pilih nak kata apa lah. Dunia Allah bayar siap. Ada setengah waktu dunia Allah tak beri, tapi Allah tahu dia akhirat. Dia kira itu. Bukan Allah nak sarah sana tak. Tu dia ni kelebihan Allah Ta'ala beri faham lah. Ini pahaman-pahaman yang menyesatkan dalam masyarakat ni kalau tak mengaji akidah ni. Tengok. Adapun setengah ibarat berkata kitab Usuluddin, iaitu Hasyiah Dusuki, berkata yang jenera itu luput idrak. Luput idrak mana? Tak ada sifat. Maka betul ia, bukan dia kata luput sifat makni.
pada seseorang yang berlawanan ia dengan buta. Tuli bisu itu. Ni macam mana ni? Adapun setengah ibarat kitab Usuluddin. Dia kata, iaitu kitab apa tu? Hasyiah Dusuki, kitab Arab ni. Kita hak Melayu pun pening kepala. Dia musim ligat bahasa. Dia kata kenal ni dalam kitab tu kata, yang jenera itu bila tidur lena tak ada sifat juga. Ada kitab kata itu. Automatik sifat pun tak ada. Pendengar pun tak ada. Mendengar pun tak ada. Melihat pun tak ada. Pelihat ada kata gitu juga. Hak tadi kita kata kena. Hak tak adanya tugas tadi. Tapi sifat ada. Ada kitab tu Hasyiah Dusuki tu kata dua-dua tak ada. Nampak lagi. Gitu. Maka betul juga. Betul ia. Bukan dia kata luput sifat ma'ani. Bukan hilang sifat tu. Maksud dia gitu. Pada seseorang yang berlawanan ia dengan buta. Tuli bisu itu. Adapun ibarat Syarah Kubra kata berlaziman antara sifat yang bertakluk dengan takluk. Sebab dia gitu. Sebab kata kena bila sebut sifat automatik dia dengan takluk. Bila pelihat automatik melihat. Bila mendengar automatik mendengar. Jadi bila kata tidur kan automatik tak ada semualah. Pegang gitu pada sebab dia ada setengah kata gitu. Bila sifat ni dia melazimkan. Bila tak ada pelihat tak ada melihat. Sebab tu dia kata kena maka tak ada lah sifat. Dia hukum tu. Dia pegang gitu. Kata berlazim-laziman antara sifat yang bertakluk dengan takluk. Dia kira gitu. Sama ada pada yang koding dan yang baru ni khilaf lah. Kawan kata gini, tengah tu kata sifat lain, takluk lain. Tengah kata dia berlazim gitu bahasa dia dah. Bila tak ada takluk tak ada lah sifat. Bila tak ada sifat tak ada takluk lah. Bila tak mendengar tak ada pendengar. Bila tak ada pendengar tak ada mendengar. Bila tak ada berkata maka tak ada berkata. Bila tak ada berkata automatik tak ada berkata. Kok tu. Ada lagi. Ada yang kira kok tu pada. Sebab tu dia kira ulama dia banyak gitu pendapat demo. Gitu. Yang menunjuklah ibarat itu bila ternafi sifat. Bila tak ada sifat maka ternafi takluk. Dia faham tu. Ini kira waktu ni tak habis ke ni. Dia kira minggu tu. Tu kata Tok Guru dulu tulis kitab dia macam mana lah. Allah beri ilham ke dia. Kita nak tulis reti tobat tak reti. Jangan nak bahas Tuhan kita diri tu. Kita tolong baca pememusi ligat. Nampak tak lagi? Kawan ni faham ni. Ada hujah dia betul juga. Kawan ni hujah betul juga. Tadi ni. Kalau orang tidur malam dia kata buta. Kalau buta kan dia kira kebikah oleh apa tu. Hak ni kata iyalah bila tak takluk. Tak ada sifat. Tak ada sifat tak ada takluk. Sebab tu kira kalau orang tidur jendera dia kata automatik tak ada sifat. Dia hujah kau tahu. Tengok ni. Habis. Dan maka ternafi takluknya dan akasnya. Akah balik pergi mari. Itu maksud akah. Kira pergi mari lah. Ke mana bila tak ada pendengar tak ada mendengar. Bila tak ada mendengar automatik tak ada pendengar. Bila mu tidur mu tak mendengar maka tak ada sifat. Dia kata. Bagi kita. Maka betul lah ibarat itu. Betul juga. Dia kira orang betul lah. Hak tadi betul hak tu. Kerana takluk itu pula dah dia kira takluk ni. Takluk itu ada dua bangsa. Satu takluk tanjizi dan satu lagi suluhi pula dah. Nak kena faham tadi dah. Ingat nak tanjizi itu berlaku perkara tu. Suluhi patut padang. Tak ada takluk patut padang. Bukan duk berlaku. Maka sifat makhluk yang kita duduk bicara itu pada sifat makhluk.
Jadi sifat makhluk pun ada juga yang suluhi, ada yang tanjizi. Maka dia kata kena tanjizi ini berlaku mendengar. Waktu tidur berlaku mendengar. Tak berlaku mendengar lah. Bolehlah kata gitu. Satu lagi, takluk, patuk dan padan pada mendengar. Tak ada sungguh lah. Salah lagi. Tu dia kata itu. Dia kira kok takluk tu. Hak ulama tadi kira kok pekah. Boleh belakang. Lepas lagi mengaji tauhid jatuh tuan-tuan pusing gitu. Memusing ligat. Tapi kita boleh faham. Tapi nak royak tak tahu. Klik lagi bahas tengok. Tak boleh royak apa tadi? Tak tahu aku. Betul tak? Jangan bahas banyak bahas itu ya. Sebab jendera tidur mu faham ke mana? Ulama ni kata kena. Hak nu faham kena. Tak tahu. Kena uti jenis kepin tarik. Mau muslimat sema sama-sama. Tadi dengar-dengar macam faham dah lah. Bila kita sema sama kita tak tahu lah tampak tak tahu. Bahasa dia mengaji macam tu. Saya ngaji lu macam tu. Dengar tu uyak nak tampak tak tahu leh. Dengar macam tidak. Klik buka-buka tak boleh lagi. Terus baca tengok apa tak tahu. Betul tak? Tak percaya klik buka seorang-seorang. Tak mau pula dia ada titik apa. Berhenti tak mana tak tahu sambung gitu. Macam tu dah tu. Jadi hak tadi ni, hak perbahasan nombor 2 dia kata bila tak ada sifat, tak ada takluk, tak ada sifat. Bila tak dengar, bila tidur je dengar, maksud dia sifat pun tak ada jugalah. Tak bertakluk semualah. Sebab dia bahas kata apa? Tiap-tiap bertakluk melazimi akan sifat. Kau tulis je ayat tu. Tapi hak mana ni? Bukan kata sifat ma'ani yang ada tu, tapi takluk bagi dua pula. Takluk tanjizi, takluk suluhi. Takluk berlaku dengan takluk patuk padan. Hak mana yang tak adanya? Dengar. Kalau begitu, kalau begitu berapa kali begitu dah? Kena baca juga pasal dia undang-undang kita. Tak ada lakah. Kalau pening-pening ya, lakah geng anak murid. Terak lagi juga. Baca lagi. Ngaji pasal dia. Saya ngaji sejenis perti. Kalau ngaji tak akitun najing. Dah halu-halu. Hak tu sutik-sutik. Tak tinggal tu guru ngaji. Tulis atas. Dobek di sini penuh. Tulis atas kepala tu lah. Atas bagi. Tak lagi klik tak kerti. Masa tu uyak tu kita faham reti-reti. Klik terus buka nak baca. Tak tulis nak tampak. Melainkan kita tulis bahasa yang kita faham tu atas ni. Klik tengok kita faham atas. Tu saya boleh ngajar gitu. Kalau hadis Nabi tu guru ngajar. Bacalah sebelah kitab, baca kitab. Saya ambil hadis saya tulis. Tulis hadis tu. Saya baca apa? Boleh pakai. Baca ingat. Tak gua ajar deh. Tulis. Jangan baca taruhlah kitab, tulis. Tulis satu kertas. Kita tulis kita ingat. Jenis ingatlah, jenis bengong juga. Kalau jenis otak ingat, dia ingat. Saya buat itu. Semua saya ngaji itu. Kalau hadis Nabi saya tulis. Tengok tu ajar kitab faham hadis tu kita tulis. Tulis hadis tu pula. Kita faham apa tadi. Ingat tak? Saya baca satu-satu. Tidak tak tu apa kita kewara, kita Melayu tu. Tengok ni. Kalau begitu yang jendera itu tidak berlaku. Tak berlaku pelihat, tak berlaku mendengar tu dia panggil apa? Takluk yang tanjizi. Tu maksud dia tu dia panggil takluk tu. Tak. Serta suluh. Iya, yakni padan atau patuk ia bagi melihat dan mendengar. Orang panggil apa? Tidak patuk padan lah pada mendengar dan mendengar. Dan berkata-kata dan sebagainya. Tu takluk dia panggil tu. Takluk ada dua. Satu takluk tanjizi, satu takluk suluhi. Takluk patuk dan padan. Dia kata
Kalau begitu dengan ibarat itu tak menunjuk ia di atas ketiadaan sifat ma'ani. Bukan maksudnya tak ada sifat ma'ani, tapi tidak ada takluk. Takluk bagi dua. Yang dimaksud tadi takluk tanjizi, tidak berlaku mendengar. Dengar lagi. Dan juga patuk dan padang tu. Bila tak melihat, bila tak melihat bukan maksud dia hilang jadi buta peka, tapi tidak berlaku takluk tu. Takluk pula bagi dua. Dia kira gitu. Sebab apa? Sebab ada yang kata takluk ni dengan sifat ini melazim-laziman. Dia ambil hujah tu. Jadi kena panjang reke banyak benda lah. Guna bahan orang dah. Kalau dia mau tubik ni, tapi tak payah bahan ni, buat pening kepala ya. Nampak lagi. Yang kita nak pegang kata apa? Iaitu Tuhan ada sifat kudrat. Hak tu saja. Sifat kudrat Tuhan tu takluk dia apa dia? Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Nak reti hak tu ya tajuk dia. Nampak lagi. Takluk kudrat Tuhan iaitu takluk apa dia? Iaitu pertama takluk suluhi qading. Apa dia? Patuk dan padan mengadakan mungkin. Bila lagi? Jazali lagi. Okay. Takluk tanjizi hadis berlaku menimu kita ni pun di bawah takluk kudrat. Itu sudahlah. Ni perbahasan kecil-kecil. Kalau buka kitab lain lagi. Dengan sebab jenera tu. Ni bahas kita makhluk lah. Dengan sebab jenera tidur lena tadi. Apa lagi? Maka fasal adalah, pasal apalah membawa kepada buta tuli bisu. Pasal apa pula nak bawa buta tuli bisu? Lagi tak boleh panggil buta tuli bisu. Lagi. Maka janganlah saudara-saudaraku kata buta tuli bisu kepada yang jenera. Jenera ni tidur lena. Dengan sebab jeneranya itu, kerana anak-anak yang kecil pun marah ia. Pak siapa marah? Kepada orang yang kata begitu, kepada bapak dia itu. Pak dia tidur lah. Kita pergi ke anak dia, pak buta. Hai, Allah buta. Kenapa pak aku tidur? Dia ambil keputusan, dia ambil hak tu. Tak kena pening. Maka nak ayat kata apa? Takluk tu lain, sifat tu hal lain. Selesai dia lah. Habis tu. Qala musannif rahimahullah. Bahasan sifat istighna. Apa istighna? Sifat terkaya. Dalam 20 lah juga dia ada kumpulan dia. Apa makna terkaya di sini? Tak perlu pada sesuatu. Bukannya banyak ini. Bukan maksud terkaya tu banyaknya. Terkaya ni Tuhan tak perlu pada sesuatu. Dan bahasan sifat iftikar. Apa maksud iftikar? Ada sifat-sifat ni lah semua yang lain perlu pada Allah. Satu lagi sifat istighna tadi. Ada sifat-sifat ni lah Allah tak perlu pada sesuatu. Itu maknanya bila sebut Allah terkaya, bukan Allah kaya makna dia banyak benda, ada langit ada bumi, dah. Sebab hari kiamat esok langit utuh, bumi utuh, orang mati habis. Tak ada apa satu. Maka faham di sini iaitu apa dia? Terkaya di sini Tuhan tak perlu pada sesuatu. Ada dia tak perlu pada tukang mengadakan. Mana dia? Apa lagi? Dia tak mati. Maka dia ada sifat baka. Baka tu termasuk sifat istighna, terkaya. Kita ni miskin sebab ada tukang boleh mematikan kita. Kita bersamaan maka kita miskin. Tuhan ada sifat tak samaan, kaya dia. Apa lagi? Begitu sifat iftikar, sifat kudrat kolon. Apa lagi? Kita perlu pada tukang mengadakan kita. Tuhan ada sifat kudrat mengadakan kita. Kita perlu kepada Tuhan yang menentukan kita pendek, panjang, tinggi, rendah, bujur, hitam, putih, macung, hidung kembang, punggung, kembang. Apa lagi? Karena apa? Di Tuhan ada sifat iftikar. Apa dia? Sifat kehendak. Tu dia panggil kumpulan sifat tadi ni. Gitu deh. Jadi habis dekat tu dulu. Boleh reti tara tu tak apalah.
Apa lagi tu dia panggil ngaji lagi, gi lagi tok guling pula. Jangan ngaji saya seorang. Lagi pergi tengok tok guling pula. Dia hurai belah pula. Dia tak akan lagi pada tajuk ni deh. Kalau pegangan sunnah wal jemaah kita ni, dia wayah semacam tu juga. Cara syarah dia tu nak memaham murid pandai-pandai dia lah. Kita pegang mengaji sungguh-sungguh. Jangan tinggal sekali-kali tuan-tuan. Tok guru pesan dah kalau mengaji hadis kah, mengajar tafsir kah, mengajar fiqh, mengajar so, jangan tinggal kita usuluddin. Sebab akhir zaman ni manusia dah jadi akidah macam-macam. Takut kita lari daripada akidah pegangan kita dengan Tuhan ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.